Kata mereka masih bersama. Ini dibawakan khas oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق. Suratul Hajj ayat yang ke-27. Maksudnya, serulah manusia menunaikan haji ke Baitullahil Haram dalam keadaan berjalan kaki dan menunggang pelbagai jenis unta yang mereka ini datang dari pelosok dunia. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Baitullah dengan temanya Suatu Kerinduan. Saya pengacara anda Ustaz Hafiz Hanifah yang dibawakan khas untuk anda semua oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, ramai yang DM saya tanya saya, Ustaz, mana Ustaz Azman? Cik Man pi mana? Yelah, rindu rasanya. Saya pun rindu dengan beliau. Assalamualaikum Cik Man. Saya pasti beliau melihat saya hari ini, malam ini. Jadi jangan bimbang tuan-puan, besok beliau akan bersama dengan kita semua. Yelah, beliau agak sibuk sekarang dengan perniagaan katanya. Apapun, topik kita pada malam ini adalah membicarakan tentang falsafah haji. Siapakah tetamu kita? Nanti dulu. Kita akan berehat sekejap. Kita melihat siapakah pemenang-pemenang kuis harian pada semalam hari.
الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan jutaan terima kasih banyak kepada qariah kita yang merupakan johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, iaitu qariah Farhatul Fairuzah atas bacaan yang cukup merdu, cukup indah, dan ayat yang dibicarakan adalah daripada surah Taubah, yang mana ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa amalan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengimarahkan Masjidil Haram, adakah mereka ini sama kaman amana billahi wal yaumil akhir? Adakah mereka ini sama dengan orang beriman dan hari akhirat, berjihad di jalan Allah? Sudah pastilah ianya ada perbezaan yang Allah berikan kepada mereka ini. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, persiapan dan persediaan haji adalah perkara yang cukup penting. Bila tuan-puan yang dirahmati Allah, saya nampak dan lihat alhamdulillah ramai masyarakat kita yang semakin hari dapat bersama dengan salam Baitullah, dan ini terbukti apabila ramai yang menjawab soalan kita, sama ada di kuis harian di FB ataupun di IG kita. Jadi pada mereka di luar sana, teruskan follow IG kita, FB kita, subscribe YouTube Salam Baitullah, dan jawab setiap soalan dengan pantas dan tepat insya-Allah. Bila tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, mereka yang baru bersama dengan kita, topik kita malam ini adalah falsafah haji. Nampak macam complicated betul Ustaz? Tak, sebenarnya senang aja. Nak cerita apa hikmah haji ni? Kenapa dia berada rukun Islam yang terakhir? Apa kepentingan haji ni? Dan bersama dengan kita seorang tetamu istimewa yang cukup berwibawa untuk mengangkat tajuk ini, kerana beliau sering bawa jemaah pergi Mekah, pergi haji untuk mendambakan cinta di bumi haram Makkahul Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal selaku pendakwah dan pengarah urusan UHR Travel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Hafiz. Apa khabar Ustaz Hafiz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah, tenang Ustaz. Jumpa lagi kita. Allah tu kita jumpa kat program je biasa. Alhamdulillah. Dan hari ini di Salam Baitullah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau ikut perancangannya, Ustaz berada di Mekah sekarang ke? Jangan tanya sedih. Berapa jemaah kalau ikut Ustaz akan bawa tahun ini? Akbar. Sepatutnya kita ada satu bas. Allahu Akbar. Jadi itulah takdir qadarullah syafa'al Ustaz. Allahu Akbar. Allah Akbar. Baik Ustaz, kita nak pergi ke soalan yang pertama Ustaz. Kalau kita lihat rukun Islam ini, dia merupakan yang kelimanya diletakkan yang terakhir. Ada istita'ah. Dan ada beberapa syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam hadis dengan walam yafsuk falam yarfuth walam yafsuk fa kharaja min dhunubi ka yaumi waladatu ummu. Subhanallah Ustaz. Orang yang bawa dosa bergunung ganang, dosanya sebanyak buih di lautan,
Tapi dengan hanya mengerjakan haji ikhlas, Ustaz, Allah Akbar. dia hikmah dia tu seperti bayi baru lahir. Kain putih, tidak ada kotor pun. Apa falsafah di sebalik hadis ni? Fadhil, Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Hafiz dan para penonton Salabatullah di RTM. Ya, Saban tahun. Saban tahun kita bersama. Dan Alhamdulillah, tak silap tahun sudah saya sempat bersiaran daripada Arafah sekejap. Ada cuplikan sikit daripada Arafah masa tahun sudah. Apa pun tahun ni, inilah hakikat dia. Saya percaya para penonton mungkin yang malam ini Ustaz Hafiz yang bersama-sama dengan kita, saya percaya mereka juga sebahagian daripada yang sepatutnya hari ini. Hari ini kita sudah 1 Zulhijjah. Betul. Jutaan, bukan ribuan, jutaan manusia telah berhimpun di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin ada sebahagian yang belum sampai, tapi kebanyakan semuanya telah berhimpun di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu biasanya kalau dalam waktu ini kita pesan-pesankan supaya jaga diri. Betul. Kerana orang terlampau ramai, kita khawatir terganggu kesihatan masing-masing dengan kepadatan yang ada di Masjidil Haram. Walaupun suasananya begitu, saya cukup percaya semua para penonton kita dan para jemaah yang pernah berada ataupun yang akan berada, suasana itu tidak sedikit pun mengurangkan rasa keseronokan kita beribadah ketika itu. Ustaz Hafiz, bila kita bercerita tentang ibadah haji ini, satu yang memang dah dimaklumi, semua orang tahu. Sebab itu dia jadi macam satu sentimen. Bila sebut haji ni, dia satu yang kemuncak. Dan dalam rukun Islam pun dia letak yang terakhir. Menunaikan haji di Baitullah. Bagi yang mampu. Itu kadang-kadang orang lupa tu. Perkataan mampu tu memang diletakkan. Selalu daripada dulu lagi, kalau Ustaz Hafiz ingat, kita belajar ni para penonton, kita sebut, memang cikgu-cikgu kita sebut, bagi yang mampu. Betul. Kerana di antara syarat yang mesti ada bagi orang yang nak melaksanakan haji ialah istita'ah. Dan hari ini para penonton, sempena kita bersiaran dalam keadaan pandemik ini, saya nak bagi tahu juga kepada para penonton, jangan rasa apa nama ni, dipanggil istilahnya down lah. Kenapa? Kerana istita'ah itu tidak ada hari ini. Tidak ada. Pada kita, jadi di luar kemampuan kita, maka hari ini kita bertenang dulu, insya-Allah Allah izinkan kita pada tahun hadapan. Begitulah perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkali ketika mana baginda tertahan pada tahun ke-6 Hijrah, Ustaz. Betul. Dia untuk masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah ketika itu. Dan para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika itu diminta untuk pulang semula ke Madinah. Jadi begitulah, saya percaya apa yang dirasakan oleh para penonton yang sudah pun dijemput untuk menjadi tetamu Allah tahun ini tapi tak dapat. Kita nak bercerita tentang hadis itu. Sebenarnya Ustaz, ada ayat yang lain juga. Saya ingat Ustaz Hafiz pun tahu ayat ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut, faman farada fihinna. Saya ambil kat situ. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jinala fil hajj. Ayat yang sama ataupun perkataan yang sama itu diulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarfus walam yafsuq. Dan di hujung itu Nabi sebut raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia pulang sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini sebenarnya Ustaz nak menggambarkan bahawa ibadah haji ini istimewanya dia memberikan keampunan kepada orang yang melaksanakannya. Kenapa? Kerana ibadah haji ini ada disebut juga dalam hadis yang lain, bukan haji tetapi disebut tentang umrah. Nabi SAW sebut umratun ila umratin kafaratun lima bainahun. Adalah penghapus dosa. Maka ibadah haji juga begitu, bahkan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita sebut tentang dia pulang tu Ustaz, sebagaimana hari dilahirkan, dia bukan hanya soal dosanya diampunkan, tetapi soal ialah sikapnya. Allahu Akbar. Ini yang betul. Sebenarnya ada orang sebahagian yang bila nak pergi mengerjakan haji, dia nakkan ini juga Ustaz. Sebab apa? Persiapan untuk dia. Bila saya balik nanti macam mana saya nak jadi. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, dia pulang sebagaimana bayi baru dilahirkan. Allah. Saya selalu bagi gambaran Ustaz, kalau dalam ceramah-ceramah haji kita bagi tahu. Budak kecil ni Ustaz, para penonton, bayi-bayi ni biasanya orang suka. Betul. Betul tak? Kerana sifatnya tak menyakitkan orang. Kerana sifatnya tak menyusahkan orang. Menggembirakan bahkan bila berada bersama dengan
orang lain. Tapi dipeluk, dicium, gomoh Ustaz. Itulah hakikatnya. Sebab itu orang maknanya kita nak bila kita pulang daripada haji, begitulah keadaan kita. Bukan kita tak melakukan dosa Ustaz, impossible. Kerana kata Nabi SAW, kullu bni Adam khata'un. Kita akan buat dosa. Tetapi dia ada beza di antara orang yang sengaja melakukan dosa dengan orang yang buat dosa tanpa sengaja. Sebab itulah bila Nabi SAW gambarkan tentang orang yang balik haji ini, jadi mungkin antara kita yang dah pun pulang boleh untuk kita muhasabah. Yang belum lagi pergi mungkin sebagai persediaan untuk kita. Supaya bila kita pulang, kita dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Tetapi dengan syarat, ini para ulama sebutkan juga Ustaz, perlakuan yarfus, yafsuq. Dalam ayat Quran disebut 3. Fusuq, jidal dengan rafath. Dalam hadis disebut 2. Tetapi ini 3 ni disebut oleh para ulama sebagai tanda kemabruran haji. Allahu Akbar. Jadi artinya siapa yang pergi haji dalam keadaan dia meninggalkan jidal, walaupun dia betul kata para ulama. Jidal ni maknanya apa Ustaz? Kita panggil bertekak. Bertekak. Allahu Akbar. Tapi dengar Arab Ustaz, kita kadang tak boleh. Ustaz, tak bertekak. Bila sebut begitu tu saya lah yang paling rasa sekali. Aduh, kadang-kadang kita nak jaga jemaah ni kan. Betul. Kita terpaksa, ya Allah. Tapi jemaah kita Ustaz, sabar Ustaz, nanti kita bertekak pula. Betul juga. Bukan benda kita nak menjaga jemaah ni. Betul. Tapi itulah hakikat dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, jangan jidal, tinggalkan jidal, tinggalkan rafas. Rafas ni kita bercakap. Dalam tempoh kita ihram, bercakap perkara yang lara, perkara yang dalam soal suami isteri itu kena tinggallah, senang cerita. Ya, dan juga fusuk ini perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang juga termasuk fusuk kata para ulama. Jadi kalau ini boleh dikawal, maka dia balik itu insya-Allah dalam keadaan hajinya diterima mabruran Allah, dan kemudian dosanya juga diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ustaz, kita nak pergi pada soalan berikutnya. Ramai kadang-kadang jemaah kita ni apabila nak memilih haji ni, dia confuse. Betul. Haji ifrad nampak ketat sangat. Nak jaga pakaiannya, ihram larang. Qiran pula dua-dua gabung. Tamattu' pula nampak senang tapi kena bayar dam. Allah. Jadi mana yang terbaik dalam falsafah haji? Tapi sebelum Ustaz jawab Ustaz, kita nak bersama-sama dengan Ustaz Hariri. Kita nak sama-sama dalam bingkisan segmen kita Ibrah Haji. Silakan Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pengacara. Amboi kami meriah lagi bersama dengan panel jemputan. Baik, dalam segmen ini seperti biasa anda akan bersama dengan saya. Saya akan kongsikan tentang infografik yang menarik tentang Haramain. Baik, anda pernah dengar tak tentang tanah haram? Apa itu tanah haram? Setakat mana sempadan tanah haram? Dan apa benda yang boleh dan tak boleh dibuat tanah haram? Jom saya akan bawa anda untuk kita kenal kawasan tanah haram. Baik, tanah haram ia bermaksud pertama ataupun kata haram diturunkan daripada kata harama yahrimu, jadilah haram, yang bermaksud terlarang, iaitu terlarang dilakukan perkara yang tidak baik. Kedua, kata haram ini ditarik daripada perkataan al-ihtiram yang bermaksud kehormatan. Setakat mana kawasan sempadan tanah haram? Jom saya akan bawa anda untuk perhatikan peta tanah haram. Saya akan pecahkan kepada jalan biasa dan jalan lebuh raya supaya anda senang faham bagaimana kedudukan sempadan tanah haram. Kalau kita ikutkan jalan biasa, tanah haram ini daripada Madinah adalah sebelum Tanaim. Tanaim ini sudah dikira sebagai tanah halal di perkampungan Bani Difar, 3 batu daripada Mekah. Dari laluan Taif terletak di Arafah, lembah Namirah, 7 batu daripada Mekah. Jika kita telusuri pula mengikut jalan lebuh raya, mengikut jalan baru menggunakan perisian sistem kedudukan sejagat ataupun GPS, lebuh raya Taif hadap 14.6 km bermula daripada selatan Masjidil Haram menuju ke lebuh raya Taif sehingga bertemulah mercu tanda di sisi berdekatan dengan Universiti Ummul Qura. Dari arah Ji'ranah pula
ia berdekatan dengan perkampungan suku Ali, 9 batu daripada Mekah. Dari laluan Jeddah terletak di sebahagian tanah halal dan sebahagian tanah haram, 10 batu daripada Mekah, dan lebuh raya Jeddah adalah 21 km daripada Mekah. Bermula daripada bahagian barat Masjidil Haram hinggalah ke pintu Fahad melalui lebuh raya Jeddah sehingga bertemu mercu tanda lebuh raya tersebut. Maka kawasan yang berada dalam lingkungan tanah haram itu dikategorikan sebagai tanah haram Mekah, dan di dalamnya segala ketentuan syariat disebutkan di dalam hadis mesti diikuti dan dituruti. Tapi bagi anda yang keliru mana satu tempat sempadannya, kalau zaman moden ini kerajaan Arab Saudi telah meletakkan papan tanda. Dalam bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu tak ada. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris menyebut tentang sempadan tanah-tanah haram, dan itulah yang boleh kita ketahui tentang sempadan tanah haram, yang mana segala ketentuan syariat yang kita lakukan mesti kita turuti, dan sekiranya kita melanggar ketentuan syariat di dalam tanah haram, kehinaan bagi orang yang melakukannya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod akan datang. Saya akan kongsikan tentang infografik menarik lagi tentang Haramain. Jumpa lagi. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. 2020 setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas beserta 5 kata kunci program terkumpul akan menerima barangan tajaan penaja Olive House bernilai RM200. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan dalam siaran langsung dan Facebook Salam Baitullah sebaik soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Kepada mereka yang baru bersama dengan kita, topik kita pada malam ini adalah falsafah haji. Kita nak bicarakan tentang hikmah-hikmah di sebalik haji yang kita boleh dapat, dan tetamu kita adalah Ustaz Haryanto Rizal. Ustaz, kita nak menyambung tadi soalan. Jadi persiapan dan hikmah dalam kita memilih jenis-jenis haji, mana yang terbaik Ustaz nak bagi ni? Ayuh. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz, bila kita bercerita tentang jenis haji ni, saya lebih suka di awal ini kita meletakkan asasnya ialah fattaqullaha mastata'tum. Betul. Ya,
kalian buatlah mengikut pada kadar yang mampu. Jadi supaya yang menonton ini Ustaz, sama ada yang pernah buat ataupun yang akan buat, dia tidak rasa risau. Betul. Baik haji tamattu', maknanya buat umrah dulu, kemudian buat haji. Baik haji ifrad, haji dulu, kemudian umrah. Atau haji qiran, di mana kita berniat untuk kedua-duanya sekali. Semuanya adalah terbagus. Bagus, terbaik. Kerana itu disyariatkan. Betul. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks kita nak melaksanakan, kita kena tengok kita juga. Kalau kita memilih untuk nak buat ifrad tetapi dalam keadaan kita tak mampu, maka adalah lebih baik kita buat tamattu'. Atau kadang ketika ada orang, dia tak mampu nak melaksanakan ifrad dan juga tamattu'. Saya pernah jumpa orang Ustaz, dia boleh ada 5 hari je. Allah. Dia memang teringin nak pergi haji. Dia memang teringin nak pergi haji. Itu pun dia transit, dia kata. Daripada Amerika, saya tak ingatlah. Jumpanya di Kuala Lumpur. Dia ni wedding planner. Masya Allah. Dan dia tak tahulah macam mana dia punya projeknya barangkali tahun tu. Dia teringin sangat nak pergi. Saya kata saya susunkan macam mana dia boleh pergi. Maknanya ada orang kadang-kadang dia tak mampu even nak buat tamattu' pun. Betul. Maka yang mampu dia buat adalah qiran. Jadi itu mungkin yang terbaik untuk dia. Baik, sekarang kita nak pergi Ustaz kepada pandangan ulama'. Misalnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i lebih mengutamakan haji ifrad. Ini juga beberapa pandangan-pandangan lain di kalangan ulama'. Tetapi khususnya dalam kita mazhab Syafi'i, yang utama adalah haji ifrad. Kenapa? Kerana haji ifrad ni ulama' melihat begini. Kesusahan itu mengangkat nilai ibadah. Kesusahan tu. Kerana ifrad ni payah. Siapa yang pernah melaksanakan haji mungkin malam ni menonton Ustaz, mengimbau kenangan. Ya, betul. Saya pernah 2010 Ustaz 2010. Saya pergi waktu tu. Ustaz ada, tapi kita tak jumpa lagi. Pasal tak pernah jumpa di sini. Ya, Ustaz. 2010 tuan-tuan. Saya ingat lagi kalau mungkin ada jemaah-jemaah saya yang masih menonton. Saya bawa dalam lebih kurang 115 orang masa itu kalau tak silap. Ya. Ada salah seorang tu Ustaz yang nak buat haji ifrad. Dia ustaz dan ustazah. Ustaz dan ustazah. Dia mengajar di sekolah lah. Jadi bila setiap hari dia buat haji ifrad, dia setiap hari tu dia akan datang jumpa saya untuk rujuk. Berapa tempoh tu Ustaz sebelum masa itu tempohnya lebih kurang 13 hari masa itu. Lebih kurang panjang, dekat 2 minggu. Ya. Jadi saya katakan macam mana Ustaz boleh hari-hari Ustaz jumpa, hari-hari jumpa consultation. Hari-hari. Hebat. Allahu akbar. Sampailah satu tahap Ustaz saya dapat daripada mulut dia sendiri. Allahu akbar. Dia kata Ustaz, kalau ke depan kalau ada orang nak buat, biarlah betul-betul bersedia dan memang bersedia sungguhlah kerana memang berat, saya akui kata dia. Allah. Sebelum tu semangat. Betul semangat. Tapi dia masih terus Ustaz. Dia maksudnya dia merasakan berat sungguh duduk haji ifrad ni. Maknanya kita nak sebut bahawa kalau nak buat haji ifrad, kita kena tanam betul-betul bahawa memang cabarannya bukan biasa-biasa. Yang sukar tu kat mana Ustaz? Yang sukar tu? Keberadaan kita dalam ihram tu. Dalam ihram. 13 larangan ihram tu kita duduk lebih kurang sepanjang 9 hari paling minimum lah. Biasanya orang ifrad ni 9 hari ke 13 gitulah. Maaf, bukan minimum lah. Maksudnya 13 itu paling lama lah. Lebih pada itu orang tak mampu dah. Tak mampu. 2 minggu lah lebih kurang. Jadi duduk dalam ihram tu dengan larangannya, dengan keadaan kita, kata orang tu apa dipanggil istilahnya? Dipanggil rimas. Rimasnya kita tak payah kita kata yang 13 hari Ustaz. Yang orang yang tamattu' yang berniat ketika keluar daripada hotel. Betul tak? Sampailah dia boleh melaksanakan tawaf. Kalau kita kata mungkin dia tidak tawaf lah. Dia boleh melontar pun cukup lah. Itu pun dia dah rasa rimas dah. Rimas tak mandi berapa hari kan Ustaz? Tak mandi berapa hari. Betul. Wahal di Arafah tu duduk je. Kadang-kadang sambil baring. Betul tak? Betul. Lepas tu nak menunggukan pergi Muzdalifah, nak sampai ke Mina, kemudian nak menunggukan masa. Bahkan ada yang orang cepat. Kita kadang-kadang tanya, bang, nak ke mana? Saya nak pergi melontar Ustaz. Kita punya waktu petang besok. Betul. Dia kata, tak apa Ustaz, saya nak pagi-pagi ni juga. Saya kalau boleh saya nak keluar ihram cepat. Jadi maknanya nak menggambarkan berat. Sebab itu ada sebagian ulama mengatakan tamattu' dan ada sebagian mengatakan qiran. Yang dalam mazhab Syafi'i antara lain di antara sebab yang mengatakan bahawa ifrad itu yang lebih baik ialah kerana Rasulullah SAW menurut pandangan mereka bahawa Rasulullah SAW melakukan haji ifrad.
Tapi pada pandangan yang lain juga bahawa Rasulullah SAW mengadakan haji kiran. Jadi ini perkara perbezaan pandangan di kalangan ulama lah. Tapi kalau secara kesimpulan, kalau kita nak sebut bahawa sebenarnya yang paling bagus ialah ketika mana kita melaksanakan haji tadi. Sama ada kiran, sama ada tamattu', sama ada ifrad, kita laksanakan Ustaz dengan sungguh-sungguh dan sempurna dan kita datangkan soul. Jiwa kita. Jadi itu yang lebih baik. Ketika kita di Arafah, ketika kita di Muzdalifah, ketika kita di Mina. Tapi Ustaz, hakikat dan realitinya bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita tengok di Muzdalifah tu Ustaz, daripada duduk tegak, condong, lain kali semua rata. Bukan sesuatu yang mudah. Betul, Ustaz. Kalau pengalaman kita lah, kita setakat ni lah Ustaz, Allahu Akbar. Saya katakan, buatlah pada kadar yang kita mampu. Ustaz, maaf kalau saya mencelah. Ustaz dah berapa kali Ustaz kalau ikut menunaikan haji tu Ustaz? Allahu Akbar. Soalan yang terakhir saya buat tu sudahlah. Poinnya sepanjang Ustaz dah 10-20 kali tu contohlah kan. Ustaz buat apa kebanyakannya Ustaz? To be honest Ustaz. Honest. To be honest, saya buat tamattu'. Itu sebenarnya Ustaz. Ya betul, tamattu'. Lagi pula kita nak menguruskan orang pula. Kita nak tugas. Betul. Tapi secara overall bila kita tengok jemaah sama ada pergi yang 2010 tu Ustaz itu pergi swasta. Okey. Maknanya package lah. Makna orang pergi package pun begitu. Apatah lagi kalau yang pergi dengan muasasah, kerana semua sedia maklum muasasah tak ada hotel yang dekat. Betul. Hotel yang dekat pun saya ingat ada satu je kalau muasasah ni. Itu pun dia tak boleh menampung banyak di Jihad Musafi kalau tak silap saya. Itu yang paling dekat lah tu. Betul. Jadi saya rasa hakikatnya cabaran tu pelbagai. Ya Ustaz, saya pun samalah. Jujur, memang banyak kali buat haji tu pun memang tamattu'. Teringin nak buat ifrad, tetapi tahun ini disyaratkan hanya haji ifrad saja. Betul. Ini yang saya pun agak terkejut Ustaz. Agak-agak apa hikmah dia dan kenapa pengurusan kerajaan Arab Saudi meletakkan hanya haji ifrad, tak ada tamattu', tak ada, maknanya tak ada penyembelihan langsung. Ya Ustaz. Dan kepada para penonton di luar sana, kita buka soalan. Kalau mereka yang nak bertanya kita di FB social, di FB live kita boleh tanyakan soalan secara live insya-Allah. Ustaz silakan. Saya melihat dalam suasana hari ini sebenarnya saya ada tekaan lah sebelum ni Ustaz, bagaimana haji dilaksanakan, kerana itu juga memberikan satu gambaran macam saya sebut tadi, gambaran tentang umrah yang akan datang, umrah yang lepas haji nanti. Maksudnya musim-musim umrah tu bagaimana akan berlaku. Jadi apa yang kita lihat hari ini bila diberitahu tidak ada haji selain daripada ifrad. Kerana kalau dibuat haji tamattu' bermakna jemaah akan bebas untuk berulang-alik melaksanakan umrah. Umrah dulu. Sebab apa? Bila haji tamattu' ni berarti sebelum musim haji. Istilah musim haji ini ialah pada 8 Zulhijjah. Pada hari Tarwiyah itu. Jadi maknanya sebelum 8 Zulhijjah ini itu ialah musim haji. Cuma belum lagi haji pada ketika itu. Jadi kalau yang orang berada sejak daripada 1 Zulhijjah, berarti ada 8 hari Ustaz. Betul. Dia akan boleh berulang-alik daripada Masjidil Haram pergi Tanaim. Maka kawalan pergerakan tu suka. Itu pasti. Memang suka. Yalah Ustaz, kalau dipahamkan 10,000 tahun ni. Mungkin akan ada statement rasmi. Dipahamkan 10,000. 10,000 tu pun masalah juga. Kita nak menguruskan 10,000 tu Ustaz. Kita nak menguruskan 2-3 bas pun pening juga. Kan? Apatah lagi kalau 10,000. Jadi maknanya dengan cara haji ifrad, maka dia akan memudahkan kawalan. Dia akan memudahkan kawalan. Jadi mungkin kerajaan Saudi Allahuakbar bagaimana akan buat, tapi saya percaya dia akan one shot terus keluar, berkumpul di tempat center dia, dan ada mungkin dari segi dia punya masa, dan dia akan bergerak. Nanti kita akan tengoklah bagaimana Saudi buat. Tapi saya percaya itu mengurangkan pergerakan jemaah di dalam Masjidil Haram. Tetapi bagi haji ifrad tetap juga kena melakukan tawaf. Betul. Dan tetap juga dia akan melakukan umrah. Jadi tawaf kudum tu maknanya dia buat last. Tak tahu macam mana Ustaz. Jadi tawaf kudum barangkali sebab tawaf kudum dalam keadaan ni Ustaz, saya percaya banyak perkara-perkara sunat akan skip. Akan skip juga. Banyak perkara-perkara sunat akan skip. Tapi kita tengok bagaimana, saya pun tak boleh nak menyangkakan sebab belum ada pengalaman. Tapi saya percaya pertama untuk mengurangkan pergerakan. Kerana semua sedia maklum, apabila orang buat haji selain daripada
ifrad dan juga qiran, maka kita akan nampak jemaah berulang-alik ke masjid. Kerana mereka berada satu tempoh kosong dipanggil. Betul. Kosong. Kerana 8 hari bulan baru mereka akan berniat balik untuk bergerak menuju ke Arafah. Jadi artinya dengan cara ini dapat mengurangkan, minimalkan pergerakan mereka khususnya dalam Masjidil Haram, tempat tu padat. Betul. Jadi nanti sesudah daripada selesai kerja-kerja di Arafah ataupun kerja-kerja manasik, diakhirkan dengan tawaf. Ya, tawaf ifadah nanti. Berkemungkinan mungkin akan ada queue lah. Betul. Ya, mungkin akan berperingkat bergila-gila. Bergila-gila. Allahu a'lam bagaimana kita akan look and see. Mutawif pun kita tak tahu. Kita tak boleh gambarkan lagi Ustaz. Tak boleh gambarkan. English agaknya tu. Allahu akbar. Subhanallah. Dan difahamkan juga rumah korban ditutup. Itu mungkin antara hikmah juga Ustaz. Sebab kalau tamattu' ni kena menyembelih binatang kena korban. menyembelih binatang korban. Qiran juga begitu. Tetapi ifrad tidak memerlukan begitu. Sebab Ustaz, kalau mungkin para jemaah dia tak dapat bayangkan Ustaz. Betul. Sebab para jemaah tak melaksanakan benda tu. Betul. Dia hanya memberitahu kepada syarikat ataupun mutawif ke bahawa dia nak buat tamattu'. Tamattu'. Maka dam tamattu' itu akan disembelih. Jadi yang menguruskan kita. Jadi sebenarnya di tempat situ, di tempat kambing tu ataupun di tempat sembelihan tu, masya-Allah. Masya-Allah. Ya, suasananya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau dibiarkan ataupun dibenarkan dengan haji tamattu' ataupun haji qiran, suasana lebih banyak tempat Ustaz nak dikontrol. Ya, betul. Ya, kerana tempat menyembelih itu lain. Betul. Dan di banyak Ustaz tempat menyembelih ni. Betul. Ya, kita boleh memilih mengikut deal kita dengan pihak persembelihan. Jadi rasanya lebih mencemaskan suasana itu nanti. Betul. Nah, itu barangkali lah yang boleh saya nampak dari segi apa yang berlaku. Dan mungkin kita nampak di situ kawalan-kawalan yang mereka nak buat khususnya nanti pada 9, 10 dan 11 dan 12. Cuma saya tak pasti. Katanya nafar awal semua. Confirm nafar awal. Semua nafar awal lah. Dia akan minimum kan Ustaz? Dia akan minimum kan. Maknanya kita dapat lihat persiapan yang cukup rapi oleh kerajaan Arab Saudi, bukan saja dalam bab urusan ibadah haji, tapi juga untuk ibadah umrah. Baiklah Ustaz, semakin menarik perbincangan kita sebab benda ni benda baru Ustaz. Benda baru. Tak pernah dibincangkan dan Ustaz pun dah boleh bayang. Itu luar biasa. Mesti ada bayangan-bayangan lain yang dikongsikan Ustaz selepas ini. Jadi kepada ibu ayah kat luar sana, makcik-makcik beda, sambil bancuh-bancuh kopi tu, cepat-cepat datang balik ke Salam Baitullah. Jangan ke mana-mana. Suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Kuis soalan terkumpul. Anda perlu mengumpul semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2020 serta lengkapkan slogan Salam Baitullah suatu kerinduan menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda melalui pautan yang disediakan dalam Facebook Salam Baitullah. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook asal dianggap sah. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad, sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. Dua pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan Olive House. Hadiah utama RM10,000 dan hadiah kedua
hingga RM5,000 yang akan dimasukkan ke dalam akaun tabung haji pemenang. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja Olive House. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Bukit Uhud Maharis terletak sebelah Bukit Uhud, lokasi bekas percikan darah Rasulullah SAW di Gua Uhud tetap wangi hingga kini. Tempat Nabi SAW dirawat ketika Perang Uhud. Kini tempat ini dikawal oleh kerajaan Saudi bagi mengelakkan perbuatan khurafat yang bertentangan dengan agama. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudah berada di pertengahan rancangan Salam Baitullah dan kini kita akan bersama dengan segmen Khabar Tanah Suci bersama dengan seorang wartawan wanita pertama RTM Salam Baitullah. Kita persilakan Hajah Syahrul Liza binti Abu Hassan. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafiz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, kami semua sihat. Jadi Puan Hajah pengalaman pertama dijemput menjadi Duyufur Rahman dan juga bertugas sebagai wartawan wanita pertama. Pengalaman sendiri? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sendiri tidak menyangka bahawa saya dipilih sebagai petugas wanita pertama mewakili RTM ketika itu, iaitu pada tahun 2014. Alhamdulillah, sebenarnya dari hasrat pribadi sendiri, saya dah pun menyimpan niat untuk menunaikan ibadah haji, iaitu pada tahun 2013, iaitu ketika saya menunaikan ibadah umrah yang pertama. Apabila selesai menunaikan ibadah umrah di sana, Masya Allah, Tabarakallah, hati saya terdetik. Lepas ni, ya Allah, saya berkata, lepas ni, ya Allah, aku nak buat haji. Masya Allah, Tabarakallah, dengan hati yang berkobar-kobar, dengan semangat. Selepas pulang ke tanah air, saya terus ke pejabat tabung haji dan terus membuat pendaftaran haji. Kalau ikutkan ya, giliran saya yang diberi pada tahun 2054. Tapi dengan izin Allah, beberapa bulan selepas lebih kurang awal tahun 2014, saya menerima panggilan dari salah seorang tim Salam Baitullah ketika itu menyatakan hasrat bahawa saya dipilih sebagai petugas untuk menjalankan tugas di Kota Suci Mekah pada ketika itu. Masya Allah, Tabarakallah, saya sahut seruan dari ilahi. Labaikallah malabai. Ini adalah merupakan satu anugerah rezeki yang tidak disangka-sangka. Bagi saya akan lakukan dengan yang terbaik, melaksanakan tanggungjawab kedua-dua ibadah yang pastinya memberi pahala, ganjaran pahala yang cukup besar. Dan saya bersama kru Salam Baitullah telah pun melunaskan tanggungjawab semampu yang mungkin, insya-Allah. Baik, silakan Puan Hajah, kena difahamkan ada profesor dari Universiti Ummul Qura. Ya, baik-baik. Jadi, apa kata kita dapatkan perkembangan terkini situasi di Masjidil Haram bersama salah seorang rakyat Malaysia. Masya Allah, Tabarakallah. Profesor, saya dimaklumkan, beliau merupakan Profesor Madya Dr. Naurazwa Mat yang sedang bertugas di Universiti Al-Qura di Mekah. Baik. Dah ada pun di skrin kita sekarang. Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dengar suara doktor ni pun dah saya rasa dah hilang sedikit kerinduan kami di sini. Betapa bekatnya tanah suci Kota Mekah tu ya, doktor? Masya Allah, insya-Allah, insya-Allah. Okey, doktor.
pastinya kita dah sedia maklum dengan berlakunya COVID-19 masih tak pulih lagi ya, dan pastinya tempias juga Kota Suci Mekah di mana Kerajaan Arab Saudi telah membuat sedikit peraturan SOP, telah menghadkan para jemaah kali ini hanya seramai 10,000 sahaja. Jadi mungkin secara peribadi doktor telah membuat tinjauan di sekitar Masjidil Haram ataupun di lokasi-lokasi operasi haji yang sebelum ni sekiranya masuk je tiba je musim haji dah ada dah jemaah ketika ini. Jadi mungkin tinjauan doktor bagaimana? Ya, masya-Allah, jazakillah khair Hajah. Pertamanya izinkan saya untuk mengucapkan jazakumullahu khair pada pihak Salam Baitullah, suatu kerinduan. Kami di sini juga rindukan Baitullah ya, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi insya-Allah berbalik kepada soalan yang Hajah tanyakan itu, alhamdulillah ya, sampai hari ini, setakat hari ini memang kami keraplah berulang-alik untuk melihat persiapan haji. Ya, sebab kita sangat rindulah nak melihat jemaah haji yang datang untuk tahun ini. Ya. Setakat ini ya, yang mengikut pemantauan saya, dan sebab saya kerap keluar dengan keluarga ya. Yang pertama dari aspek kawalan keselamatan di Kota Mekah dan juga di sempadan keluar masuk Mekah. Ya, kalau kita tengok di kawalan pintu masuk misalnya, kawalan sangat ketat. Ya, setiap kenderaan yang keluar masuk ke Makkah Al-Mukarramah ini akan diperhatikan dan secara rawak akan diperiksa. Ya, disemak sama ada mereka ini memiliki iqamah Mekah ataupun tidak, ya, kad pengenalan Mekah ataupun tidak. Dan dari aspek di persekitaran Kota Mekah, kalau kita lihat sekarang, pekerja-pekerja yang mencuci telah agresif ya, mencuci, pastikan kebersihan, sampah-sampah dibuang ya, yang mana yang perlu dicat sedang dicat balik sebagainya. Manakala di kawasan manasik haji pula ya, alhamdulillah Hajah, lebih kurang 5 hari yang lalu ya, iaitu hari Khamis minggu lepas, saya dan keluarga sempat meninjau di Arafah, alhamdulillah. Sebab bila kita sampai di Muzdalifah tu, dia dah tutup ya, polis dah kawal tutup, tak boleh masuk. Jadi kami sempat ke Arafah, iaitu ke Jabal Rahmah. Alhamdulillah sempat panjat ke Jabal Rahmah, dan bila berada di atas Jabal Rahmah, di puncak Jabal Rahmah itu, ya Allah, Masya Allah, kita melihat persediaan kemah yang telah siap dipasang di sekitar Jabal Rahmah. Ya, di sekitar Jabal Rahmah, perabot telah dimasukkan untuk persediaan jamaah untuk sampai ke Arafah nanti di hari wukuf. Ya, dan juga bila kita pulang, kita nampak melalui kawasan Mina, di hotel, kalau perasan ada 6 buah hotel ya, yang terletak di atas bukit sedikit di Mina. Di situlah nanti jemaah haji akan bermalam di Mina di situ. Ya, dan persediaan rapi sedang dilakukan di situlah, di sekitar bangunan 6 bangunan hotel itu. Okey, baik, Masya Allah, Tabarakallah, Doktor, penjelasan yang cukup lengkap ya. Baik, jika tahun sebelum ni Doktor berkesempatan menunaikan ibadah haji dan juga menyantuni Diyufur Rahman, jadi tahun ni tidak berpeluang. Jadi mungkin pandangan Doktor melihat situasi jemaah haji mungkin dengan pergerakan yang terbatas, mungkin Doktor boleh ulaskan? Masya Allah. Dari segi memanglah alhamdulillahnya bila kita menetap di Makkah ini ya, saya ingat semua orang begitu ya, semua yang menetap di Makkah sama ada rakyat Malaysia ataupun bukan, kita yang utama adalah kita niatkan, hati kita yang utama adalah untuk menunaikan fardu haji, yang melakukan umrah, paling kurang pun untuk melakukan tawaf sunat sama ada setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu ya, insya-Allah. Dan sekarang ni bila kita tak dapat menunaikan haji, awalnya perasaan sedih. Ya, sudah pasti kita rasa sedih dan kita rasa agak kehilangan, missing ya. Satu yang missing sebab apa? Sebab tak dapat menyantuni Diyufur Rahman. Okey, baik. Ya. Dan ya, sehingga sekarang Masjidil Haram masih belum dibuka untuk umum. Ya, belum dibuka dah lebih kurang 4 bulan di sini. Baik, Doktor. Nampaknya waktu begitu singkat. InsyaAllah kalau dikurniakan masa rezeki lagi kita akan berhubung kemudian. Doktor, penjelasan yang cukup lengkap. Jadi kita berakhir setakat di sini saja. InsyaAllah kita akan berhubung lagi ya Doktor ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tugasan saya juga berakhir di sini. Terima kasih Daun Keladi. Jemputan tim Salam Baitullah amat saya hargai. Jadi sebelum itu kita berjeda seketika. Kembalinya nanti kita akan bersama Ustaz Hafiz bersama tetamu Ustaz Haryanto dengan kupasan yang lebih menarik. Silakan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Dah cuba rasa belum? Saya dah cuba rasa, memang betul-betul nikmat dan manfaat. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dah berada di segmen akhir untuk soal jawab Ustaz. Kita ada soalan daripada FB Ustaz. Soalan ni agak mengejutkan saya juga sebab saya pernah bersama dalam isu ni sebenarnya. Masya-Allah. Yalah, menunaikan haji Ustaz, macam seludup lah. Sebab saya ingat lagi waktu pelajar dulu Ustaz, kita orang dia setahun je boleh pergi sebab kita iqamah, dia betul, taklah berat sangat. Tapi masuk tu macam need for speed tu. Helikopter kejar, polis kejar Ustaz. Masuk tapi okeylah, akhirnya lepas lah. Macam mana kami tu Ustaz? Kau orang lain seperti ni. Sah ke haji saya ni Ustaz? Allah. Rasanya Ustaz Hafiz kena jawab tu. Pasal pelaku dia banyak. Aduh. Dia sebenarnya Ustaz Hafiz, isu dia isu undang-undang. Ya. Isu undang-undang. Dia tak ada istilah seludup lah. Tak ada istilah seludup. Buat ibadah ni mana ada seludup. Betul. Ya? Cuma dalam konteks undang-undang, Islam mengajar kita supaya jadi umat yang teratur Ustaz. Betul. Ya, teratur. Kerana apabila dipanggil peraturan tu diadakan sebenarnya untuk manfaat. Betul. Sebab dia akan jadi lambakan Ustaz. Dia akan jadi lambakan dengan fasilitis yang tidak memadai dari segi kawalan ataupun kekuatan mereka untuk nak memberi khidmat kepada jemaah haji. Itu yang pertama. Dalam konteks ibadah itu sah atau tidak, saya percaya hukum ibadah itu sah. Ya. Cuma dalam konteks ini barangkali dia berdosa melanggar undang-undang lah. Betul. Kepatuhan kepada ulil amri, itu sajalah. Ya. Sebahagian, kalau kita tengok, ada sebahagian lah kalau kita tengok pandangan. Saya pernah tanya dulu masa belajar dulu. Ya. Dia tidak bersetuju kerana pada dia untuk ibadah ni dia terbuka kepada semua. Tapi saya suka nak tekankan di sini bahawa Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang berperaturan. Betul. Sebab dalam Islam pun memang ada peraturan-peraturan dan kita disuruh. Sebab itu ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum tu. Itu dia punya objektif dia Ustaz. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik. Saya sedar Ustaz atas jawapan tadi. Baik Ustaz, kita nak pergi soalan berikutnya sebab ada di kalangan haji ni yang kesan Ustaz. Betul. Nak balik tu dapat Tuan Haji. Allah. Bila panggil Mat, jom makan apa Mat? Aku Tuan Haji Ahmad. Puan Haji Fatibah. Allah. Yelah, kadang-kadang title dan sanggup berhabisan ratusan ribu ringgit Ustaz. Betul. Untuk pergi yang selesa Ustaz. Yelah, 100,000, 200,000. Tapi poinnya, saat yang kita tahu dalam falsafah haji, dalam hadis Qudsi, Imam Muslim yang menyebutkan dengan falsafah, dalam hadis Nabi sebut, syu'san wa ghubran. Dalam kusut masa saya berdebu, saya jujur, Ustaz, to be honest, saya memang 3-4 hari tu memang tak sempat mandi. Allah. Dan Ustaz pun maklum yang di Arafah tu, kita faham di bumi Arafah tu, 20 tandas saja. Kongsi dekat 2,000 orang.
Dia punya persen dia 1:10. Betul. Mana kalau jemaah wanita tu berjam-jam. Allah. Kita faham. Jadi dalam keadaan berdebu. Jadi kita faham konsep haji tu. Tapi ada orang yang pergi yang selesu, yang tak berdebu. Pandangan Ustaz falsafah sebenarnya haji ni. Payah juga tu nak menjawab tu ya. Walaupun soalan tu macam mudah aja. Betul. Tapi saya nak sebut begini Ustaz. Saya ada pengalaman memberi kursus khas kepada jemaah haji yang pergi dengan pakej harga seorang RM150,000. Subhanallah. RM150,000 Ustaz ya. Memang pakej dia mahal lah. Dan dia orang habis 3 beranak dekat-dekat RM1,000,000. Subhanallah. Dekat RM1,000,000. Mana plus minus itu inilah semua sekali. Apa semualah. Saya bagi tahu bila lepas kursus saya bagi tahu, saya kata tuan, cabaran melakukan haji ini ialah kepayahan. Betul. Saya rasa cabaran ini tak ada pada tuan. Tetapi cabaran yang ada pada tuan ialah bagaimana sejauh mana tuan boleh untuk mengawal diri daripada ketika melakukan ibadah tadi tuan tak rasa sedang melakukan ibadah haji. Allah. Tuan tadi lah. Itu menjentik tu. Itu memang atas dia. Sejauh mana dia boleh rasa. Sebab apa Ustaz? Bayangkan Ustaz. Duduk di Arafah tu. Dia tunjuk gambar pada saya. Kata Ustaz, pakej saya yang ni. Dia punya tempat wukuf di Arafah tu Ustaz. Ada bukan kapet. Ada rumput kapet hijau tu. Subhanallah. Ada meja makan. Kemudian hotel punya buffet tu dibawa pergi ke Arafah. Subhanallah. Saya tak pernah merasa, Ustaz. Saya belum lagi, tapi saya nak try juga. Nak tengok agak lebih beriman ke kurang beriman. Allah saya kata, tuan, betul-betul cabaran tuan adalah ni. Kalau tuan berjaya, tuan akan lulus. Walaupun dia senang, tapi cabaran dia lain. Nak membentuk tu. Sebab, dia air condition, full air condition. Subhanallah. Full air condition. Dia bukan aircon macam dekat Arafah yang baru ni. Baru ni dia punya aircon elok tutup je. Betul-betul. Jadi dia full air condition dengan makanan at any time, tandas pun private. Allah. Jadi cabaran dia sejauh mana dia nak menjiwai dia sedang melakukan ibadah haji. Sebab itu, ya betul, hadis yang disebutkan tadi bahawa dalam keadaan berdebu, bahkan dalam hari Arafah gitu disebutkan kan, aku suka melihat hamba-Ku dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusut masai, berdoa merintih kepada aku. Allah suka. Tetapi itu tidaklah menafikan kalau sekiranya ada yang pergi dengan pakej-pakej tertentu, tetapi dengan syarat perlu diisi. Perlu diisi. Kalau tidak, memang fail Ustaz. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Baik. Saya nak tanya Ustaz tentang hikmah 13 sarang ihram. Kenapa kita tak boleh pakai berjahit, ihram di kepala, ihram muka bagi wanita? Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tengok promo esok. Siapakah tetamu istimewa kita? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para penonton pastikan esok hari temu janji kita, sebab sudah pasti YB Menteri akan mengumumkan beberapa dasar-dasar kerajaan yang penting untuk persiapan dan persediaan kita. Kita ucap terima kasih banyak kepada YB Menteri walaupun Datuk Zul agak sibuk di Parlimen tapi meluangkan masa bersama masyarakat. Ustaz, baik, 13 sarang ihram, hikmahnya? Dia begini. Pertama sekali, hikmahnya adalah untuk membentuk manusia yang tunduk kepada perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ustaz bayangkan selipar je Ustaz. Apa masalah kalau pakai selipar? Kita pun pakai kasut. Pakai kasut sport kan senang. Kaki pun tak sakit. Tapi soalnya Allah Ta'ala perintah. Hadis Nabi SAW supaya dalam bentuk pakaian tu pakaian yang bagaimana. Maka kita tinggal. Allah. Makna yang kecil tu pun kita sanggup ikut. Maka yang besar lebih-lebih lagi kita kena ikut. Itu yang dia balik dalam keadaan seperti mana bayi dilahirkan Ustaz. Sekadar tutup kepala, apa sangat, apa masalah Ustaz? Tutup kepala pakai kepiah. Apa masalahnya, pakai je. Kenapa tahu? Dan tidak mendatangkan apa-apa pun. Tetapi soalnya, bagaimana kau nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap perintah dan larangan. Kalau dalam konteks saya suka bagikan Ustaz, 13 tu 3 yang hujung tu mungkinlah mukadimah jima dan sebagainya, berkahwin, bernikah sebagainya, itu okeylah. Tapi ini soal pakaian. Soal jangan cabut pokok. Kerana kita nak beritahu bahawa ini bukan soal kecil atau besar, tetapi soal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk tadib, mendidik kita.
Sebab itu Ibn Qayyim, kalau tak silap saya, dia disebutkan bahawa itulah gambaran bila kau memakai pakaian yang tanpa jahitan, pakaian ketika kau mati. Allah. Tak ada dan jahit, ketika kau dibangkitkan. Allah. Kain putih sama pula tu. Ketika dibangkitkan sama, Ustaz. Tak ada beza. Kau kaya, kau miskin, kau boleh beli duit banyak, Ustaz. Boleh pakai seluar Levi's. Tapi kau tetap pakai kain ihram putih tanpa jahit. Allah. Dan kau tak boleh pakai atas seluar dalam pun. Dalam tak boleh pakai? Tak boleh pakai. Ini minyak wangi pun minyak wangi tak boleh pakai, apa pun tak boleh pakai. Allah. Ketika kau berihram tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, kata-kata akhir kita dah sampai penghujung, Ustaz. Saya nasihat kepada semua masyarakat kita. Sikit, Ustaz, bagi yang patut mengerjakan haji pada tahun ini, jangan rasa kecewa, ya, kerana kalau Allah izinkan kita akan jadi tetamu Allah pada tahun hadapan. Dan saya ucap tahniah juga yang tak dapat pergi. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Kenapa anda beruntung, anda merasakan betapa begitulah perasaan Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika tak dapat masuk pada tahun ke-6. Kita ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Arianto di atas perkongsian yang cukup baik dan hebat sekali. Kepada para penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa temu janji kita esok hari. Salam Baitullah yang dibuatkan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Salam Baitullah itu tadi telah dibawakan khas oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Bagi yang mungkin akan berkahwin pula, duk fikir-fikir apa perancangan malam pertama. Kita perlu memahami bahawa